Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita setelah cuti yang panjang berkali-kali. Dan suara tak ada. Jadi alhamdulillah hari kita dapat berjumpa dan insya-Allah kita akan teruskan kelas pengajian kita ya. Baik. Hari itu yang terakhir kita berhenti adalah berkenaan dengan tajuk Al-Hirabah ataupun berkenaan dengan kitab Al-Burah, memerangi orang-orang yang pelampau. Dan hari insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang baru, itu Kitabul Jihad. Kitabul Jihad. Mana ini dalam kitab terakhir dalam buku kita ni. InsyaAllah kita akan cik up lagi yang lain. Kitabul Jihad. Baik, kita ambil dari buku satu lagi untuk pasal banyak lagi penjelasan dia. Baik. Kitabul Jihad. Al-babul awal ta'riful jihad wa ta'riful jihad wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu wa fihi masail. Bab pertama berkenaan dengan pengenalan jihad, kelebihannya, hukumnya, syarat-syaratnya, penggugur jihad dan juga dalamnya ada beberapa masalah. Sebenarnya tajuk ni adalah di antara tajuk paling penting zaman kita sekarang ni, dengan masalah di mana orang ramai sebut berkenaan dengan jihad dan sebagainya, tapi tak tahu apa itu jihad. Maka sebenarnya ni antara fik yang sering tertinggal di kalangan orang, hatta pelajar agama pun tertinggal. Sebab jarang sampai bila mengajar, jarang sampai pada bab ni. Masjid mengajar tak sampai sini. Biasa kita bertaharah, puasa dan haji tapi bila sampai kitabul jihad tak pernah sampai. Jadi alhamdulillah kita sampai kat sini. Baik. Kita akan takrif dia. Takrif dia, kelebihannya dan hikmah daripadanya, serta hukumnya dan bilakah dia menjadi wajib. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa fadluhu wa hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyan. Pengenalan jihad, kelebihan dia, hikmah daripadanya, hukumnya dan juga bilakah dia menjadi wajib. Baik, ta'rif dia. Ta'rif dia. Ta'rifuhu. Al-jihadu lughatan. Al-jihadu lughatan, jihad dari segi bahasa, badlul juhdi wa taqati wal wus'i, mengerahkan tenaga, usaha, keupayaan. Al-juhd ni, jahada yang jahadu ni maksudnya letih, mengerahkan keletihan, tenaga dan juga usaha. Itu maksud asal daripada segi bahasa. Dia adalah masdar bagi jahada yujahidu jihadan. Jahada yujahidu mujahidan wa jihadan. Jahada yujahidu mujahidatan wa jihadan wa jihadan. Jihad. Dia perkataan jahada, berletih, berpenat. Struggle. Itu struggle. Meaning apa? Meaning jihad ni adalah untuk struggle towards something. Actually, maksud dia boleh kena pada apa saja, tapi itu segi bahasa. Wa fil istilah, dalam penggunaan bahasa, badlul juhdi, mengerahkan usaha dan juga keupayaan, fi qitalil a'da, dalam memerangi musuh. Fi qitalil a'da, memerangi musuh, minal kuffar, dengan orang kafir, wa mudafa'atihim, dan juga apa? Melindung diri daripada mereka, menolak atau menghalau atau mengusir mereka. Ini dikatakan sebagai jihad. So kenapa lafaz jihad ini hanya berlaku apabila peperangan dibuat dengan orang kafir sahaja, bukan dengan orang Islam. Kalau dengan Islam dipanggil qital fitnah. Ada dalam para sahabat dahulu ketika berperang dengan Ali bin Abi Talib menentang golongan yang Khawarij, atau golongan yang tak menyerahkan. Hatta ketika zaman Abu Bakar, dia memerangi golongan yang
tak nak bayar zakat, dia panggil qital al-bughah, qital fitnah. Adapun untuk dipanggil sebagai jihad, tidak. Tak dinamakan jihad. Jihad ni dinamakan pada lafaz untuk memerangi orang-orang musuh di kalangan orang kafir. Okey, apa kelebihan dia? Kelebihan jihad ni dan juga hikmahnya. Al-jihadu zarwatu sanamil Islam. Jihad ni adalah kemuncak bagi ketinggian Islam. Kama sammahu Nabi SAW, sebenarnya dinamakan oleh Nabi SAW. Nabi namakan dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis nombor 2616. Dan Musnad Ahmad dalam 5231. Dia satu potongan daripada hadis yang panjang. Ibn Nabi menyatakan bahawa jihad itu adalah kemuncak ketinggian Islam. Itu ketinggian kemuncak ketinggian Islam. Ai a'lahu, mana bahagian atas sekali dalam Islam ini. Wa sumiya bidzalika, dinamakan jihad sedemikian, li'annahu ya'lu bil Islam, kerana ia ditinggikan dengan jihad ini Islam. Islam jadi tinggi dengan jihad. Wa yartafi'u wa yazharu, dan dia naik tinggi dan juga menang dengan jihad. Sebab kenapa kita lihat konsep ini yang sering tertinggal. Orang boleh cerita tentang akhlak Nabi SAW, orang tak boleh cerita tentang jihad. Tentang akhlak, semua cerita. Anybody can say about that. Tapi bincang tentang jihad, mungkin kerana tak belajar, mungkin kerana idea kumpulan tersebut tersekat kepada masalah cabang Islam tertentu saja, tajuk jihad ni lupakan. Orang tabligh ke, golongan sufi ke dan sebagainya meninggalkan tajuk ini kerana apa? Kerana dia anggap benda ni tak penting. Jaga hati lebih penting daripada menjaga tentang musuh, dia kata. Musuh depan mata nampak. Biasa kita dengar apa? Kita balik dari badan apa? Badan kecil jumpa badan besar. Itu bukan hadis. Maka palsu, tak sahih pada Nabi SAW. Bahkan orang keluar pergi berjihad jadi confirm dia terlawan nafsu dia. Tinggalkan harta, anak, isteri, tanah air, bersedia untuk mati bagi agama Allah Ta'ala. Siapakah lebih mengerahkan, orang kata membuang nafsu banding orang macam ni? Confirm tak ada lebih tinggi daripada dia. Tapi ialah kerana golongan ni tak nak mengerahkan tenaga dan usaha, akhirnya berakhir dengan apa? Berakhir dengan mereka apa? Mengatakan apa? Tak penting, tunggulah sekian sebagainya. Hati dia penting. Dia duduk diam, duduk dalam masjid. Macam mana berlaku, macam mana apa dia kena kepada apa? Sayyidina Ayyubi. Bismillah. Bila mana beliau mengajak orang untuk keluar pergi berjihad melawan tentera salib, golongan sufi yang ada dalam masjid semua halau dia. Dia kata, kacau kami berzikir. Ini benda yang kita kata bahaya yang berlaku. Sampaikan ditinggalkan, tak apa, asalkan kita boleh beribadat dengan aman. Ada kemampuan, ada kekuatan, tapi ditinggalkan. Kenapa? Kerana masalah dibuang salah satu. Kerana Nabi kata ia adalah kemuncak ketinggian Islam. Tanpa jihad, Islam tu akan rendah. Ini kita tengok pada zaman sekarang apa yang berlaku. Dan Allah Ta'ala melebihkan, wa qad fadalallahu al-mujahidin, Allah Ta'ala telah melebihkan orang-orang yang berjihad fi sabilihi, di jalannya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga jiwa mereka. Wa wa'adahum al-jannata, Allah Ta'ala janjikan untuk mereka ini syurga. Kama sayati fi ayati surah An-Nisa ba'da qalil, sebenarnya yang akan datang dalam ayat surah An-Nisa sebentar lagi. Dia kata bawah tu kita akan baca. Wal ayatil ahadith, dan ayat-ayat dan juga hadis-hadis fi fadlil jihad wal mujahidin kathiratun, dan ayat-ayat serta hadis-hadis berkenaan kelebihan jihad dan mujahidin adalah amat sekali, amat banyak. Dia ada kitab kitab Babul Jihad. Dua satu kitab Masyaril Ashwaq, 2 jilid dikarang berkenaan dengan tajuk jihad je. Kitabul Jihad oleh Ad-Damiri. Dan kemudian ada kitab contoh macam yang zaman kita sekarang ni, Al-Jihad wal-Qital, yang mana buku tersebut 3 jilid, di antara yang terbaik dikarang berkenaan dengan tajuk jihad dan juga peperangan. Tapi dia telah diambil perintah mahkamah, diterbitkan di Jordan. Buku tersebut tadi haramkan daripada cetak. Ini tajuk cerita dia. Yang terakhir kami duduk kat Yaman tu tahun 2001 2001 tu dah mula dah. 2003 tak ada lah buku tu. Sekarang kalau ada PDF je lah. PDF saja buku berkenaan ada. Jadi apa, ada dikarang oleh Khair Hussein Haikal. Sekejap, 6 buku berkenaan
Buku ni. Muhammad Khair Haikal. Muhammad Khair Haikal, dia antara buku yang terbaik dikarang zaman kita sekarang ni, 3 jilid berkenaan tajuk masalah jihad ni apa dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab lah. Siapa rajin nak baca boleh belajar bahasa Arab atau baca sendiri. Okey, tapi cerita dia ni antara buku terbaik. Macam juga apa? Oh, silap. Macam juga buku Masyarih Al-Ashwaq Masyarih Al-Ashwaq. Ini dikarang oleh apa? Adimyati dalam 2 jilid juga berkenaan kita tajuk jihad. Jadi semua buku-buku dia dikarang dan bahkan sangat sehingga siapa belajar fiqh tak ada kitabul jihad dia ada masalah. Jadi di antara adab, pasal dia di antara kerja-kerja Islam, amal Islam, macam solat, macam puasa, macam zakat, macam haji, macam keadaan masalah lain, dia termasuk di antara perkara yang wajib dalam Islam sebenarnya. Yang ada dalam Islam, bukannya benda boleh dibuang-buang. Dan ini di antara perkara yang menyebabkan banyak orang persoalkan berkenaan kitab Ihya Ulumuddin, bila mana tajuk ni tak ada. Ini antara perkara timbul. Kerana banyak para ulama dahulu mempersoalkan kitab Ihya Ulumuddin kerana tidak wujud. Saya tadi cari fiqh muyassar ni tadi. Saya nak buka kitabul jihad tadi, saya tak jumpa juga. Rupanya dia letak ujung. Dalam kitab kita belajar, dia letak kitabul jihad ni lepas daripada kitab kitab hudud. Dia dekat dalam buku ni dia letak selepas selepas daripada kitab berkenaan dengan tajuk tajuk ni, tajuk apa kelahiran anak. Tajuk tahnik anak dan sebagainya. Lepas tu kitabul jihad. Saya terlajak ke depan. Saya kata mana pula pergi ni. Dan tak boleh pasal kita kata bukalah kitab mana sekalipun. Imam Syafi'i rahimahullah, kitab beliau ada kitabul jihad. Tak ada siapa dekat ulama Islam tinggalkan tajuk ini. Jadi bila hilang tajuk tersebut dari kitab Ihya, itu di antara yang menimbulkan masalah di sisi para ulama. Kenapa buku tak ada? Kenapa tak ada kitabul jihad? Jadi antara benda kerja-kerja Islam yang besar yang kita kata Allah Ta'ala, macam Nabi kata, dia adalah kemuncak. Dan bahkan hadis Nabi tentang kelebihan jihad ni cukup banyak dan cukup besar. Dia kata sini, amal hikmatu min masyru'iyatil jihad. Adapun berkenaan dengan disyariatkannya jihad ini, hikmah kenapa disyariatkan jihad. Faqad syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah mensyariatkan jihad ni li ahdafin samiyah wa ghayatin nabilah. Dan Allah Ta'ala telah mensyariatkan dia untuk matlamat-matlamat yang tinggi dan tujuan-tujuan yang mulia. Min dalika, di antara tujuan tersebut adalah syuri'al jihad, syariatkan jihad li takhlisin nasi min ibadatil awthan, untuk membebaskan manusia daripada penyembahan berhala, wa tawagid dan juga syaitan-syaitan apa-apa sajalah, syaitan jin ke syaitan manusia ke, wa ikhrajihim dan juga mengeluarkan mereka ila ibadatillahi wahdah, kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala sahaja. La syarikalah, tersekutu baginya. Dan itu matlamat asal. Jihad itu adalah untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Allah SWT. Dan memang di sini timbul tajuk. Setiap kali jihad dilaksanakan, tidak berakhir dengan orang yang membawa jihad tadi disembah, diagungkan dan sebagainya. Dia nak supaya dihapuskan penyembahan kepada selain Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-39. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta, sehingga la takuna fitnah, tidak terjadi lagi syirik. Fitnah itu syirik, kufur. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama itu seluruhnya kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu matlamat asal dia. Dan kita bukan datang untuk ambil tanah orang, bukan datang untuk ambil kuasa orang, bukan untuk jajah tanah dia, ambil kekayaan dia. Jadi ini kenapa bila tuan-tuan tengok, bila para sahabat Nabi SAW pergi berjihad, dia masuk negara India ke, Mesir ke, mana ke, dia tidak menjadikan orang-orang berkenaan benci kepada mereka. So mereka datang bukan nak mengambil alih
kuasa kerajaan tersebut. Bahkan jika pemerintah tempat berkenaan masuk Islam, dilepaskan kepada mereka untuk mentadbir negara mereka seperti mana mereka kehendaki, tanpa gangguan daripada umat Islam. Mereka patuh kepada perintah Allah Ta'ala, sudah. Tak perlu kita take over kerajaan tersebut. Kalau mereka tak ada kemampuan, barulah umat Islam akan hantar pada mereka ni pemerintah untuk mengawal mereka, mengatur mereka dan mengajarkan mereka Islam. Lain dari itu takkan berlaku. Mana kita bukan datang untuk ambil alih harta mereka, tanah mereka. Apa tadi kalau mereka mengucap 2 kalimah syahadah, haram kita ambil harta mereka walau sedikit pun. Haram tanah mereka ke atas kita walau sedikit pun. Kita datang kat senjata kan, sampai sana dia kata asyhadu alla ilaha illallah, balik balik. Tak timbul tajuk untuk kita perangi mereka, lawan mereka, bunuh mereka, tikam mereka sampai mereka orang kata apa terseksa. Tak payah, tak perlu dalam Islam. Kenapa kita ada konteks adab dalam peperangan ini, kita akan bincang nanti kemudian insyaAllah. Baik, itu pertama, disyariatkan jihad ini untuk membebaskan manusia daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Allah SWT, penyembahan hantu ke syaitan ke kepada Allah SWT sahaja. Benda macam ni kita kata banyak berlaku zaman dahulu di Mesir. Mereka, kepercayaan mereka ada. Tiap kali mana kalau sekiranya Sungai Nil hilang air dia, diorang akan campak darah dalam Sungai Nil untuk bagi timbul balik. Timbulkan balik Sungai Nil tu, campak darah. Ini berlaku zaman Amr bin Al-As, bila mana disebut oleh Ibn Katsir dan Bidayah Nihayah, mana bila mana Sungai Nil surut. Lalu orang Mesir ketika tu dah kumpul dah nak pilih anak dara untuk campak dalam Sungai Nil supaya dah sungai naik balik. Lalu Amr bin Al-As dia tulis surat pada Omar. Omar balas balik surat dia, tapi bukan kepada dia, kepada Sungai Nil. Dan baca daripada orang ramai untuk buang perangai karut dan khurafat tadi. Itu sebenarnya. Macam zaman kita sekarang, kalau sekiranya ada orang, ada perkampungan tempat tu orang sibuk dengan kubur dan sebagainya, maka kerja kita dalam bersihkan kubur berkenaan daripada disembah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Itu sebenarnya matlamat asal, supaya manusia keluar daripada menyembah selain Allah Ta'ala, pada sembahan kepada Allah Ta'ala sahaja. Harap kepada lain, harap pada Allah Ta'ala sahaja. Itulah kerja kita. Dan itu dakwah kita buat. Kalau bukan dalam angkat senjata sekalipun. Dakwah yang kita buat juga adalah untuk itu. Bukan untuk orang datang kita ziarah kita saja. Tak, supaya orang tadi tinggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Ini matlamat yang pertama. Kedua, kama syuri'a, demikian juga disyariatkan itu jihad ini li'izalatiz zulm, bagi menghilangkan kezaliman, wa i'adatil huquq ila ahliha, dan mengembalikan hak kepada orang-orang atau pemilik-pemiliknya. Qala Allah Ta'ala, di firman Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk orang-orang yang berperang dengan sebab bahawa mereka ni dizalimi. Allah Ta'ala izinkan untuk mereka perang sebab mereka ni dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sebab Allah Ta'ala ke atas bantu mereka ada amatlah berkuasa. So Allah Ta'ala kata perang, izinkan untuk mereka perang bagi apa? Bagi mengelakkan mereka dizalimi. Cuma dekat sini konteks kita akan bincang berkenaan dengan perintah Muslim zalim, macam mana nak buat. Ini ada konteks yang kena define balik. Dan banyak orang salah faham, nanti dia ingatkan bahawa asal ada je zalim, angkat senjata. Tidak. Asal zalim, angkat senjata, tak ada dalam Islam. Maka benda tu kalau nak dibuat oleh para sahabat, diorang buat dulu. Zaman Bani Umayyah dahulu, ketika Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan zalimnya dia punya tentera dan sebagainya, para sahabat tak seorang pun ajak supaya jatuhkan dia pakai senjata. Zaman Bani Abbasiyah berlaku, Mu'tazilah megang kuasa puluhan tahun. Ulama-ulama Islam ni, Imam Ahmadnya, Syafi'i ke Malik ke, semua sekali dipukul dan juga diseksa. Tapi tidak seorang pun di situ mengambil peluang tu apa? Jihad fi sabilillah. Kalau patut jihad, ketika itu dah jihad dah. Kalau patut jihad untuk pemimpin Muslim yang zalim, angkat senjata, di situ mereka buat dah. Sebab kenapa kena faham masalah zalim tadi, macam yang berlaku sekarang ni yang disebut oleh para ulama, ketika mana kes orang-orang Islam berada di Mekah, di Madinah, harta mereka mereka diambil, mereka diusir pada rumah mereka. Itu sebab kenapa mereka dan orang-orang sana sekat daripada mereka ni sebarang dagangan. Di situ datangnya untuk mereka ni apa? Jihad. Disekat dari mereka dakwah. Itu di situ adalah jihad. Bukannya kita kata benda berkenaan datang untuk merampas kuasa siapa. Bahkan Nabi SAW bila takluk Mekah, Nabi lepaskan balik kepada ahli Mekah lepas mereka masuk Islam.
Tak ada pun Nabi SAW take over Mekah tadi, bunuh semua sekali orang dia. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa kita bukan masalah ni. Hak dapat balik, lepaskan. Lepaskan balik. Tak lebih dari itu. Faham Okay. Ketiga, disyariatkan jihad ini kama syuri'al jihad li'idlalil kuffar, untuk menghinakan orang-orang kafir, wa idghami unufihim, dan juga menghampakan mereka, wal intiqam minhum, dan juga membalas pada mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam Quran surah Taubah ayat 14, Allah Ta'ala nyatakan, qatiluhum, perangilah mereka, yu'adzibhumullah bi'aidikum, Allah Ta'ala akan azab mereka dengan tangan kamu, wa yukhzihim, akan hampakan mereka, wa insurkum alaihim, Allah Ta'ala akan bantu kamu ke atas mereka, wa yashfi sudur qaumil mu'minin, Allah Ta'ala akan lapangkan, ubati hati orang-orang yang beriman. Tengok benda berkenaan mereka jadi tenang semula. Memang kita tahu akhirat itu tempat berakhirnya segala-galanya. Penghakiman terakhir adalah di akhirat. Dan begitu bila kita nampak lihat seorang yang zalim tadi, seorang yang kafir yang menentang Allah Ta'ala, dihukum oleh Allah SWT dengan apa, ditewaskan dalam peperangan. Nak tak nak, memang dalam diri kita akan ada rasa apa? Happy. Nampak orang zalim dihukum, kita akan happy. Itu cerita dia. So, jadi perasaan tu tetap akan datang. So Allah Ta'ala jadikan disyariatkan. Jadi 3 sebab. Pertama, untuk apa? Keluarkan manusia daripada penyembahan benda-benda selain Allah Ta'ala. Kedua, untuk memulakan hak kepada orang yang dizalimi. Ketiga, untuk apa? Menghinakan orang-orang yang kafir. Yang menghinakan orang kafir di atas apa yang mereka buat. Ya. Yang nombor 2 tu still perang pada orang kafir juga kan? Yep, saya bukan Muslim. Okey, ketiga. Jadi kita sebut nanti. Baik. Seterusnya, ketiga, hukmu wa daliluhu, hukum jihad dan dalil dia. Al-jihad bermakna khas. Jihad dengan maknanya khas, wa huwa jihadul kuffar. Itu jihad yang kufar Fardul kifayah. Hukum dia fardul kifayah. Jihad dengan makna khas dia, bukan makna am. Makna am ni masalah apa? Berjuang untuk agama Allah Ta'ala dengan harta, dan jihad ekonomi, jihad politik ke apa sebagainya. Itu benda tadi bukan sama. Yang makna khas datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jihad itu adalah dengan itu memerangi orang-orang kafir, menentang orang kafir. Kerana yang Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Aisyah kata, ya Rasulullah, naral jihad afdal amal. Kami dapati jihad ni adalah amalan paling afdal. Jihad amalan paling afdal. Kami dapati jihad amalan paling afdal. Afala nujahid, boleh tak kami berjihad? Nabi berkata, lakunnal jihad, untuk kamu ada jihad. La kita lafih, yang tak ada pembunuhan dalamnya. Kamu ada, untuk kamu ada jihad, tapi tak ada pembunuhan dalamnya. Hajjum mabrur, haji yang dielokkan, dibaiki. Jaga mata, jaga mulut, jaga sekian sebagainya. Itu untuk wanita. Untuk wanita. Pasal golongan wanita ni, pasal Aisyah tanya, kami lihat jihad ini amalan paling afdal. Boleh tak kami berjihad? So Nabi kata, untuk kamu, lakunna, bukan lakum, lakunna. Kalau siapa belajar kategori nama dalam bahasa Arab, itu adalah untuk kunna, itu untuk kamu semua perempuan yang ramai. Kalian, dari perempuan. Lakunnal jihad, untuk kamu ada jihad. La kita lafih, tapi apa? Tak ada pembunuhan dalamnya. Hajjum mabrur, haji yang diperbaiki. So jadi maksud jihad yang khusus, yang eksklusif dia adalah memerangi orang kafir. Kalau kita ambil jihad dengan maksud umum, datanglah jihad harta, jihad ekonomi, jihad politik, jihad apa benda tak, macam-macam benda jihad dah kita ada. Tapi kalau dia kata khusus dalam Quran hadis Nabi, jihad ini didatangkan dengan pengertian itu. Ini hukum macam ni adalah fardu kifayah. Maksud dia, idza qama bihi man yakfi, man yukaffi, bila melaksanakan perkara ni, siapa-siapa yang mencukupi, cukup jumlah dia, kadar dan sebagainya, saqatal ism, gugurlah dosa, anil baqin, daripada orang-orang yang lain. Wasara fi haqqihim sunnah, jadi untuk orang lain ni sunat je pergi, bukan lagi wajib, bukan fardu ain, fardu kifayah. Mana maksud dia, orang lain dah buat, yang lain tak payah. Itu sering dipakai ustaz guna kan, seorang buat lain tak payah Dia jadi macam apa, benda yang tidak lagi ain. Okey, kenapa? Liqaulihi ta'ala, nanti ada tempat fardu ain dia, nanti kita baca. Kenapa kita kata secara umumnya dia adalah fardu kifayah? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, An-Nisa 95. An-Nisa 95. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
La yastawi, tidak sama. La yastawi, tidak sama. Al-qa'iduna minal mu'minin, orang-orang yang duduk tak keluar berjihad di kalangan orang beriman. Ghairu ulid darari, yang tak ada sebarang kemudaratan. Tak ada benda menyekat dia tapi dia lepak tak nak keluar. Takkan sama orang ni. Wal mujahidun fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga nyawa mereka. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah. Telah melebihkan Allah orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan nyawa mereka mengatasi orang-orang yang diam tak keluar berjihad, darajah, satu darjat. Wa kullam wa'adallahu husna, dan untuk dua-dua sekali Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala janjikan apa? Kebaikan. Tapi dalam sama, faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima, dan melebihkan Allah Ta'ala orang-orang yang berjihad ke atas orang yang duduk tak keluar, ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Okey. Maka sesungguhnya faqad dallat hadhihi al-ayah, maka dengan telah menunjukkan ayat ini ala anal jihada, bahawa jihad itu fardu kifayah. Fardu kifayah. La fardu ainin, bukan fardu ain. Kenapa? Li'anna Allah fadilun. Fa'ilana Allah fadala bainal mujahidin wal qa'idin. Kerana Allah Ta'ala melebihkan, membuat perbandingan di antara mujahidin dengan orang yang qa'idin, yang duduk tak keluar. Orang keluar berjihad, orang tak keluar berjihad. Wal qa'idul jihad bidun uzrin, orang keluar tak berjihad dengan tanpa uzur. Ghairu urid darar, dikatakan yang tak mempunyai sebarang kemudaratan. Tapi dalam sama tak sebut apa tu? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dua-dua Allah Ta'ala janjikan apa? Kebaikan. Wa hiyal jannah, itu syurga. Walau kana al-jihadu, sekiranya jihad itu fardu ainin, fardu ain lastaqal qa'idun wa'id la wa'd. Nescaya layak untuk orang yang diam, tidak keluar berjihad. Bukannya wa'dun, janji baik, tapi wa'id, janji apa? Buruk. Tapi Allah Ta'ala kata, wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah Ta'ala lebihkan mujahidin ke atas orang yang duduk. Memang. Tapi tidaklah menjadi apa? Orang yang tadi confirm masuk neraka, tak. Itu masing-masing dengan niat masing-masing. Tapi Allah Ta'ala jadikan mereka ini dikurangkan kedudukan sahaja. Tidak dimaksudkan apa? Masuk neraka. Faham? Faham? Okey. Dan juga dikatakan ini, perkara ni, jihad ini dengan makna ni yang khas, itu perang dengan orang kafir, adalah kepada kifayah. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak adalah orang-orang beriman itu perlu atau mesti keluar semua sekali. Semua keluar berjihad, tak. Allah Ta'ala tidak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Kalaulah keluar dari setiap kumpulan dari kalangan mereka ni, ta'ifatun, satu jumlah manusia, dia tafaqahu fid din, untuk memahamkan diri agama. Kalau mana jangan semua keluar untuk pergi jihad, keluar juga satu bahagian untuk apa? Pergi belajar agama. Waliyundiru qaumahum, supaya mereka peringatkan kaum mereka, idza rajau ilaihim, mereka kembali pada kaum mereka, la'allahum yarjun, moga mereka akan apa? Beringat, akan kembali Jadi kerja mengingatkan kaum tadi perlu kepada golongan yang belajar agama. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala kecualikan. Kalau wajib, tak ada pengecualian. Kalau wajib, fardu ain, maka tak ada pengecualian. Sebab itu kita kata dia bukanlah wajib. Wa hadha masyrutun bima idza kana al-muslimin lil muslimin quwwatun. Dan ini yang kita sebut tadi, ia jadi fardu kifayah dan sebagainya, disyaratkan bima idza kana, dengan apa yang apabila lil muslimin, untuk orang Islam ni, quwwatun wa qudrah, ada kekuatan dan juga keupayaan, ala qitali a'dahim, untuk memerangi musuh mereka. Fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudrah, jika tak ada pada mereka ni sebarang apa? Kekuatan ataupun keupayaan, saqatu anhum, maka gugurlah ia daripada mereka. Kasairul wajibat, seperti kewajipan-kewajipan yang lain. Tapi ada kemampuan, keluar. Tak ada kemampuan, tidak diwajibkan mereka untuk apa? Bertentangan dengan orang yang tanpa ini. Tapi tunggu saja tidak. Tunggu saja tidaklah. Usaha untuk wujudkan umat Islam ni sampai kuat boleh menentang musuh, ya, kena buat. Bukan tunggu, tak apa nanti Imam Mahdi datang, selesai masalah. Banyak orang kita suka tunggu Imam Mahdi. Tengok Palestin apa jadi, kita tunggu Imam Mahdi. Tengok sekian jadi, tutup mata, tengok Imam Mahdi. Tunggu Imam Mahdi datang. Tak. Menggerakkan umat Islam ini untuk bekerja bagi menguatkan diri mereka, ya. Dan kurangkan makan gula. Kan, asyik gula lembek je.
Nak tidur je. Dan dan menjadi kalau mereka dalam keadaan lemah, wasbah qitaluhum li'aduwihim, menjadilah peperangan mereka terhadap musuh mereka ketika itu, wal hala hadhi, dan keadaan ni ilqa'an bi anfusihim ilal tahluka, menemparkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Itu kenapa dalam peringkat awal Islam, para sahabat yang garang ramai. Hamzah garang, Umar garang. Tapi tidak mereka ambil tindakan untuk bertempur dengan musuh sesuka hati mereka. Maka Nabi tak benarkan mereka untuk pergi berperang dan sebagainya. Tak. Sehingga Allah Ta'ala suruh mereka keluar, baru mereka keluar. Dan kekuatan mereka dah ada ketika itu. Lepas pindah ke Madinah, baru mereka bergerak. Adapun ketika masa tu, bina umat untuk adakan keadaan macam di Madinah. Tapi bukan duduk diam, tunggu Imam Mahdi datang. Tidak. Maksud dia, tidak timbul tajuk. Tapi kalau kepempuan tidak ada, tapi kita lihat benda ni perlu dibahaskan sikit. Sebab dulu Afghanistan, ketika mana dimasuki oleh Rusia, tahun akhir 70-an 80-an tu, dia Rusia masuk, dia bawa semua persenjataan, kereta kebal, helikopter, jet pejuang. Dia masuk Afghanistan. Dia ingatkan Afghanistan, dalam Afghanistan ada benda yang sama. Maka dia bawa kereta kebal, dia bawa peluru anti kereta kebal, dia bawa helikopter, dia bawa peluru anti helikopter. Orang-orang Afghan ketika masuk Rusia dahulu, ni ceritakan oleh orang yang berpengalaman dahulu, bahkan kita boleh baca kisah ni dalam buku Abdullah Azam. Abdullah Azam dia karang, Dr. Abdullah Azam dia karang tentang tajuk ni. Lawan kata ikhwan muslimin ke tidak, baca kisah dia. Dia berpengalaman di kisah tersebut. Dan sampai dibunuh mati dia, dibunuh oleh CIA dengan bom yang agak kuat, beberapa kilometer mati dia dibunuh. Cuma ceritakan pengalaman. Dalam pengalaman dia, diceritakan orang-orang Afghan ni, diorang walaupun musuh datang dengan senjata yang besar, diorang pegang dengan Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap sedialah kamu untuk menghadapi musuh tadi, apa atau sedaya upaya kamu, apa yang kamu mampu, min quwwah, daripada kekuatan, anything yang kamu mampu. So diorang pegang ayat ni dan diorang keluar walaupun dengan pisau saja. Kita pakai tak logik lah, orang pakai senapang, kita kebal, kau pakai pisau. Tapi pergerakan mereka ni sikit demi sikit, sehingga akhirnya mereka dapat rampas senjata, rampas sikit, sampai last kali mereka mempunyai kedudukan yang kuat. Mula badui, biasalah badui, orang letak kan pelancar roket tu kat bahu, dia letak kat perut dia. Ini haji ada kawan cerita kan, dia letak kat perut, wah kena tumbang kan. Lepas tu time nak masukkan bom tu kan, tak pandai kan, yang dengan mortar tu kan, dia tak pandai, dia meletup, kena tangan hancur, pakai pula tali masuk lepas tu, buat dia tak berhenti. Tapi kita kata sedaya upaya. Dan bila orang katakan dengan dia, gila ke keluar dengan pisau, orang tu ada kereta kebal, orang tu ada macam kan, dia kata Allah Ta'ala kata dengan kami, mastata'tum, sedaya upaya kamu, ini je kami terdaya, maka kami keluar juga. Allah Ta'ala beri kemenangan pada mereka. Rusia, empire dunia, kuasa dunia yang besar, keluar macam tu je, tak dapat apa pun, keluar macam tu. Dan tak lama lepas Rusia keluar, pengaruh dia, kekuatan dia gugur, jatuh. Maka lepas tu orang tak takut dah akhir jatuh dari Soviet, dan muncullah negara demokrasi Rusia. Ini kena faham sejarah dia. Ni kalau Amerika Syarikat keluar macam tu jugalah jadi. Dia kuasa dia hanya berperanan ketika dia tunjukkan dia kuat macam mana. Lepas dia keluar dari negara macam tu, tak dapat apa, orang tak takut dah. Orang tak takut dengan dia, tak boleh apa lah. Hilang haibah, hilang kegerun, orang gerun tak gerun dah. Jadi Rusia gugur, jatuh dia punya kerajaan besar dia tadi. Lepas dia keluar daripada Afghanistan, gagal untuk menguasai Afghanistan dengan tentera yang ramai. Balik macam tu je. Sejarah terburuk kan? Sejarah terburuk, serius. Sejarah terburuk. US cover lah dulu, dia masuk Vietnam pun gagal juga. Dia cover dengan tajuk naik ke bulan. Seorang lupa dah kejap. Orang lupa kejap. Wah, naik bulan dia kata. Balik balik kalah perang, tiba naik bulan. Logik ke soalan? Kan 500,000 tentera dia hilang di Vietnam. Tiba-tiba besok lusa naik ke bulan. Orang macam wah, naik bulan dah, semua kena tipu. Last sekali ya, manusia itu permainan sebenarnya, perang psikologi. Tapi itu yang berlaku kita tu. Walaupun dalam kita bincangkan sekarang ni, dia kata kalau tak ada kemampuan,
kita jangan masuk bertempur dan sebagainya. Tapi kena tengok keadaan. Sekiranya tak ada orang lain nak keluar, kita keluar, kena keluar lah. Kena keluar. Faham Okey. Okey, bila akan jadi wajib? Bila akan jadi wajib? Okey. Namun begitu, walaupun kita kata perang jihad ni, dia adalah fardu kifayah. Bilakah jadi wajib? Bilakah jadi fardu ain? Mata ta'ayyan. Bilakah jadi wajib? Lakin hunaka halat. Namun begitu dia kata, walaupun kita dah kata fardu perang jihad ni adalah fardu kifayah, bila ada orang nak buat, kita tak payah buat. Namun begitu, di sana hunaka halat. Di sana terdapat beberapa keadaan. Ya ta'ayyanu fiha al-jihad. Akan menjadi fardu ain dalam jihad. Fayasiru fardu ainin. Lalu akan kena jadi fardu ain kepada ala kulli muslimin, setiap orang Islam. Wahia, dan keadaan tersebut adalah al-halatul ula, keadaan pertama. Idza hajamal a'da bilad al-muslimin, bila menyerang musuh ke negeri umat Islam. Ni yang kita sebut macam Palestin, Afghanistan dan sebagainya. Ketika itu, wa nazalu biha, dan mereka turun mendarat di situ. Aw hasaruha, atau mereka kepung negara Islam tadi. Ta'ayyana qitalihim, maka menjadi apa? Pasti untuk peperangan dengan mereka. Okey, wa dufi'ad dararuhum, maka diwajib ditolak pemudaratan mereka, golongan kafir tadi, ala jami' afran muslimin, wajib kata semua individu umat Islam. Bahkan para ulama nyatakan dia kecil besar-besar tau. Dia start dengan kampung di mana musuh tu masuk. Kemudian berkembang pada negeri. Kemudian pada negara. Negara tak cukup, negara sebelah. Tak cukup lagi, sampai habis. Sampai seluruh umat Islam jadi wajib. Ini kita kata fardu ain, bila mana orang tersebut, negara dia dimasuki oleh tentera musuh. Musuh mendarat, merempuh negara Islam, maka wajib dan ke atas umat Islam untuk keluar. Tapi cara dia sikit demi sikit. Dalam konteks negara berdaulat, Ustaz. Macam mana? Dalam konteks negara berdaulat, dia tak bagi orang dia pergi masuk walaupun yang tu. Itu yang kita kata benda tadi, benda yang ni kita kata keadaan yang di mana dia tak bagi apa yang para ulama nyatakan fardu ain tadi, anak tak payah minta izin pada bapa. Pada mak bapak, keadaan macam ni, harta rakyat boleh keluar, pasal tak nak pun dia boleh keluar. Ini kita keadaan yang beza. Keadaan di mana musuh masuk negara Islam, ketika itu fardu ain. Ini bukan mazhab Hanafi, ini mazhab Syafi'i. Ada Imam Syafi'i rahimahullah sebut macam tu. Itu bukan dalam Mughni ke dalam Al-Um ke, semua penjawapan yang sama. Dia akan jadi fardu ain kepada semua, start dengan kampung, lepas tu negeri, lepas tu negara, lepas tu sekian sebagainya. Pasal ketika kebebasan untuk rakyat tu keluar tadi, tak ada siapa boleh sekat. Itu ada beza dia. Jadi dalam perang di mana musuh masuk negara Islam. Faham Kedua, al-halatus tsaniyah, keadaan kedua. Yang mana jadi wajib perang tadi, tak boleh lari dan sebagainya. Idza hadaral qital, bila datang peperangan tadi tu. Wa dzalika, dan itu idza altaqa zahfan, bila bertembung saja dua kumpulan tentera berkenaan. Wa taqabala saffan, dan bertemu dua barisan musuh dan barisan umat Islam, sampai dekat situ, dia ada dekat situ. Ta'ayyanal jihad, wajib jihad, tak boleh lari. Wa hurima ala man hadara al-qital al-insiraf, diharamkan siapa-siapa yang hadir depan barisan berkenaan daripada apa? Lari. Kabair. Ni kabair kita akan sebut. Wa tawalli min amamin adu, berpaling dan juga apa? Berpaling daripada apa? Hadapan musuh. Tak boleh, tak dibenarkan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dan surah Al-Anfal ayat yang ke-15. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, bila kamu bertemu dengan orang kafir, zahfan, dan keadaan berdepan, rombongan yang besar, fala tawalluhum adbar, maka janganlah kamu memalingkan mereka ni kepada apa? Belakang. Yang kau paling kepada mereka ni belakang badan kamu, lari, jangan. Maksud dia. Dan juga kita kata benda ni adalah benda tak boleh. Kenapa? Wali aidihi sallallahu alaihi wasallam at-tawalli yaumaz zahfi minal kaba'iril mubiqat. Dan juga kenapa? Kerana baginda SAW, Nabi SAW menganggap atau menyatakan bahawa berpaling pada hari pertempuran dengan musuh tu sebagai di antara dosa-dosa besar yang masukkan orang dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 2766, dan Muslim hadis nombor 145. Yang di antara kabair, dosa-dosa besar, adalah lari daripada pertempuran ketika mana tentera dah sampai. Itu benda yang kita kata tak boleh berlaku, diharamkan.
Bahkan benda itu pasal apa? Pasal orang yang lari tadi, dia membawa bersama semangat orang lain. Orang yang macam, lari lah, dia pun lari, dia pun lari, lagi semua saya lari. Sebab itu tak boleh, tak dibenarkan langsung dia lari. Jangan lari, sebab dalam tajuk ni sering kena pegang satu benda Nabi SAW letakkan sebagai apa? Sebagai kata-kata azimat untuk semua orang yang nak pergi perang. Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Yang kamu impikan jumpa dengan musuh. Jangan impikan, bila nak jumpa ni, jangan. Wa idza laqitum fathbutu. Tapi kalau kamu jumpa, maka tetapkan pendirian. Jangan lari. Wa sallallahu al-afiyah, minta kepada Ta'ala keafiatan. Tapi kamu jangan impikan nak jumpa. Kalau jumpa jangan lari. Jangan lari. Haram lari. Ustaz, apa ni yang macam kan ada perang waktu Nabi perang, kan ada yang baru masuk Islam dan dia lari. Perang Hunain. Dia lari kemudian dia patah balik. Dia lari tu kira berdosa. Tak ada dua keadaan. Orang yang lari kerana nak dapatkan bantuan lain. Orang yang lari untuk buat hilah pada musuh lain. Ini bukan kita bincang itu. Yang Hunain tu orang lari betul. Yang Hunain tu lari betul. Tapi bila tu Nabi panggil, ya lal muhajirin. Pasal diorang nampak orang semua lari. Yang mu'allaf tadi ramai. So ketika tu umat Islam keluar perang Hunain, 40,000 orang. Tak pernah sejarah sebelum tu tentera Islam sejumlah itu, puluhan ribu. Nak lawan dengan ratus ribu pula tentera musuh. Diorang 40,000 tu dah seramai dah. Sekali tiba tengah-tengah mula pertempuran, mu'allaf lari. Bila mu'allaf lari, jumlah yang lari tadi ramai sangat. Orang ramai ingat patut lari. Jadi ada keadaan di mana musuh tadi terlampau ramai sangat, diizinkan lari. Tapi masalah sekarang ni, bila semua orang ni start lari tanpa sebab, apa jadi? Semua pecahlah barisan. Semua lari. Yang sebab itu, bila tengah-tengah lari tu, Nabi pun suruh para sahabat menyeru, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Ada satu riwayat yang datang, dia kata, wahai orang-orang pokok samurah. Pokok samurah, orang bai'ah pokok samurah. Wahai orang-orang suratul Baqarah, dia panggil balik. Diorang pun datang, labbaik Rasulullah, labbaik Rasulullah, labbaik Rasulullah, labbaik Rasulullah. Datang mereka, patah balik, membantu Rasulullah SAW. Lari tu larilah, yang tinggal adalah mereka. Itu pada perang Hunain. Tapi dalam keadaan lama, kita kata lari tadi, orang tak boleh langsung. Mana ketika itu, dah duduk dalam medan, kita kata, tak jadilah. Tak ada, tak jadilah, tak ada. Tadi, tak jadilah. Walakin, akan tapi, yustathna, dikecualikan, man tawalli al-mutawa'id alaihi halatan. Dikecualikan daripada apa? Perbuatan lari yang dijanjikan dengan janji buruk Rasulullah SAW tadi padanya, dengan dua keadaannya. Dua keadaan yang mana orang tu boleh lari. Al-ula, yang pertama, idza kana mutawalli mutaharrifan lil qital. Sekiranya orang yang lari tadi, dia mempunyai kemahiran dalam peperangan. Maksud dia apa? Yadhhabu, dia pergi likai ya'ti bi quwwatin aksar, untuk datangkan kekuatan yang lebih. Dia ada contoh macam dia buat perangkap ke, dia sekian ke, tak kira. Janji benda tu dia buat untuk apa? Kenakan musuh balik. Lari dia tetap mengapa? Untuk sabotaj musuh dan sebagainya. Musuh ingatkan, kejar-kejar rupanya kena teruk. Musuh kejar-kejar rupanya jatuh. Itu tajuk dia. Wathaniyah, dan kedua, ayakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin takwiyatan wa nusratan lahum. Bahawa lari dia tadi dalam keadaan untuk apa? Pergi kepada kumpulan umat Islam bagi menguatkan dan membantu mereka. Contoh dia patah balik untuk tengok orang Islam kat sana, jangan bagi diorang kena pula. So dekat situ nampak kena serang, dia pergi situ. Ini mara ke depan. Tapi itu musuh tengah serang umat Islam, kena patah balik untuk tolong orang Islam. Ya, tolong. Tadi bertajuk kita tinggalkan pula ke depan juga. Orang dengan sana kena bunuh, kita ke depan. Buat apa? Faham tak? Jadi patah balik untuk bergabung dengan kumpulan umat Islam. Yes. Itu dua keadaan dia. Jadi kalau dia kata bukan dua keadaan berkenaan, maka tak boleh orang tu lari daripada peperangan. Okey. Jelas. Yang ketiga, al-hal tsalisah, keadaan ketiga, yang mana jihad yang fardu kifayah tadi jadi fardu ain. Bila idza ayyanahumul imam, bila pemerintah menetapkan untuk mereka. Ini pemerintah yang kata kamu kena keluar. Wastanfarahum lil jihad, dan pemerintah yang keluar minta mereka keluar untuk jihad. Pemerintah yang keluarkan. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala dan surah At-Taubah ayat 38 sampai 39. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum, apa hal kamu? Mengapa kamu?
idza qila lakum munfiru fi sabilillah, bila dikatakan kepada kamu, keluarlah, kamu di jalan Allah Taala untuk berjihad. Ithaqaltum ilal ard, kamu berat jatuh ke bumi. Suruh keluar, kamu lagi lemah, jatuh berat badan ke bumi. Araditum bil hayati dunya min al akhirah, adakah redha kamu terhadap kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, sungguhnya tiadalah kesenangan dunia ini berbanding dengan kehidupan akhirat, berbandingkan sedikit saja. Dan dunia ni kita dapat banyak mana pun, dia akan habis. Makanan sedap sampai sini je, sampai sini. Dan jam baru beli, lepas tu lama-lama rusuh juga, jatuh motor hancur, contohnya kan. Okey, jadi tak ada benda kekal sebenarnya. Rumah kita akan berkulat. Kat satu peringkat dia dah ada old fashion kan, dah nak tukar rumah baru pula. Apa benda yang tak bertukar? Mana ikutkan, cuma akhirat saja tempat di mana takkan berlaku perubahan, kekal abadi, yang tak ada orang akan lari daripada akhirat. Yang sebab itu tak ada kehidupan dunia ni, keselangan kehidupan dunia kecuali apa? Banding akhirat kecuali benda kecil je. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, jika kamu tidak keluar, dia akan mengazab kamu. Dia itu Allah Ta'ala akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Sebab dia janji buruk Allah Ta'ala kepada siapa yang tak keluar bila telah ditentukan oleh pemerintah untuk dia keluar. Dan dalam hadis Nabi SAW, baginda telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim, hadis nombor Bukhari 1834, Muslim 1353. Bukhari 1834, Muslim 1353. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, Nabi nyatakan, idza stunfirtum famfiru, bila kamu diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah kamu. Kamu disuruh keluar untuk dua rombongan berjihad, maka keluarlah kamu. Arahan Nabi SAW. Al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat, idza ihtija ilaihi, bila diperlukan kepadanya. Maksudnya macam dia ni pakar bom ke, pakar berkenaan strategi ke, pakar berkenaan dengan sniper ke sebagainya, maka ke atas dia wajib berjihad. Automatik dia jadi wajib. Manakala kata asal tak jadi wajib, tapi bila orang perlukan kepada dia, atau dia panglima tentera yang paling pandai, bijak mengatur strategi, maka jadi wajib ke atas dia ketika itu. Okey. Dan semua kita sebut tadi adalah jihad dalam bentuk panggil apa? Pada mana musuh yang kita maksudkan tadi adalah orang kafir, bukannya orang Islam. Peperangan dengan sesama Muslim ni tidak dipahami sebagai jihad. Dan bahkan dalam keadaan ni yang timbul tajuk, bila orang sebut berkenaan dengan apa di Syria, apa di Iraq dan sebagainya, kita kata, bila contoh macam di Iraq, ada orang kata Iraq kan Amerika masuk. Amerika masuk bukan masuk sendiri, dengan permintaan daripada kerajaan Iraq yang ada. Terus jadi masalah kat situ. Faham tak? Kita tapi kerajaan Iraq tu Syiah, walau Syiah. Fitnah. Itu problem dia sekarang ni. Sebab kenapa para ulama tak keluarkan fatwa. Anda tengok tiap hari kan, Syekh Qardawi dengan apa kita kata leniency dia yang besar berkenaan tajuk ni, dia pun tak berani keluar fatwa untuk kata boleh jihad. Kenapa? Sebab apa berlaku sekarang ni fitnah. Pemimpin Muslim jahat bukan berlaku pertama kali dalam sejarah. Sepanjang sejarah dulu ada berlaku berkali-kali. Berkali-kali berlaku kisah macam ni. Kita kata contoh macam, pasal kita niat baik untuk menghilangkan pemerintah yang zalim tadi, tapi benda tadi tersebut tak boleh gunakan senjata. Kerana ini yang kita kata berlaku pada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila golongan Khawarij datang jatuhkan Uthman, mereka bunuh Uthman, kepung Madinah. Mereka sebenarnya minta Uthman letak jawatan sebab mereka kata Uthman tak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kroni. Dia kata Uthman kronism, nepotism, macam-macam benda dia buat. Macam tadi ada seorang kawan saya, dia sibuk tanya berkenaan dengan betul ke Uthman tak hadir perang Badar. Baca dalam Sahih Bukhari, ya ada kisah tersebut. Bila ada seorang lelaki, dia kata betul ke Uthman ini, Uthman ini. Ibn Umar tu kan jawab, dia kata betul Uthman tak hadir perang Badar, tapi tak hadir perang Badar, yang suruh dia jangan hadir adalah Nabi, untuk jaga isteri dia, itu anak Nabi, Ruqayyah, yang ketika itu sakit. So Nabi suruh dia tunggu, dan Nabi kata untuk dia pahala dan habuan sama seperti orang yang keluar berjihad. Bahkan dia dapat habuan, dapat satu saham. Mana dia walaupun dia tak turun pergi jihad, tapi Nabi bagi dia satu bahagian, kerana nama dia hadir sama dalam peperangan tadi. Sebab Nabi sekat dia jangan keluar, sebab suruh jaga isteri dia. Nabi yang larang dia keluar, bukan dia yang tak nak
keluar. Kalau Uthman bin Affan, sejarah berkenaan hidup dia apa, tentera Islam tu, pernah dia tanggung semua sekali. Kenderaan, bekalan makanan, semua sekali dia tanggung. Bayangkan banyak mana dia punya ni, berapa dia bantu tentera yang pergi jalan sampai ke Jordan dahulu. Tanggungan sebenar dia sepenuhnya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi apa lagi timbul? Orang nak burukkan dia. Tapi golongan yang kita bagi apa, daripada Iraq dahulu, daripada Mesir, mereka ada kumpulan yang tak puas hati dengan Uthman. Datang ke Pulau Madinah ketika musim haji. Orang Islam ramai tak ada. Ke Pulau Madinah, siapa keluar dia akan bunuh. Kemudian apa dia buat? Dia serang Uthman, masuk dalam rumah tu dan bunuh Uthman bin Affan. Lepas bunuh Uthman, dia tak ambil kuasa untuk diri mereka. Mereka paksa Ali untuk jadi khalifah. Sebab apa? Sebab dia orang nak supaya keadilan, kononnya. Tapi in the end apa jadi? Dia bunuhnya sahabat Nabi SAW. Nampak? Jadi masalah dia punya idea of keadilan, guna senjata, itu bukan kerja Islam. Maksudnya Bashar Assad bukannya kita kata baik, memang tak siapa kata baik. Dia bapak dulu paling jahat, bapak dia pun sama. Dia anak-beranak jahat. Tengok kan? Bapak dulu 60,000 40,000 orang. Bandar Hama tu dibom. Kerana atas tuduhan ikhwan muslimin sebagainya. Separuh dah lari keluar. Bandar tu hancur, dibom oleh dia. Tapi zaman berkenaan, hatta Syekh bin Baz keluar ijtihad jihad fisabilillah ketika tu. Syekh bin Baz Abdul Aziz bin Baz pernah keluarkan ijtihad jihad kerana orang Islam sana telah dibunuh oleh Hafiz al-Assad. Pernah terkeluar daripada mulut Syekh Abdul Aziz bin Baz, minta supaya umat Islam bantu sana. Kerana bapa kepada Bashar Assad ni pernah bom rakyat dia. Zaman dulu tak ada internet. Zaman sekarang ada internet, apa-apa tangkap gambar buat keluar. Tak keluar kan? Dulu tak ada. Yang sebab itu kita kata ini yang kita kata apa? Kena jaga bab ni. Memang kita kata zalim itu bukan berlaku pertama kali. Bahkan idea of menjatuhkan pemerintah dengan senjata tidak ada dalam Islam. Kecuali dia kafir. Kecuali dia zahirkan kekufuran, semua berhala dan sebagainya, dia boleh start. Jadi macam mana Syekh bin Baz keluarkan fatwa tu? Ketika itulah dia terkeluar. Dan tak ada siapa ikut pun. Tak ada siapa ikut, tapi dia terkeluar fatwa berkenaan. Pernah dia keluarkan oleh Syekh bin Baz di atas apa berlaku. Bayangkan puluhan ribu, tak pernah berlaku, dibom umat Islam. Mungkin terkeluarlah ulama, manusia bukannya Nabi, terkeluar daripada mulut dia untuk kata jihad fisabilillah. Tapi ialah negara yang ada tak ikut, tak follow dan sebagainya. Pasal walaupun pemimpin jahat tadi jahat, zalim tu zalim, dia tak mengaku dia kafir. Itu problem paling besar. Yang menyebabkan para ulama tak bergerak untuk apa, kata jihad fisabilillah di Syria, untuk angkat senjata, jatuhkan pemerintah tadi. Sebab dia tak mengaku dia kafir. Idea kata dia kafir tu banyak. Dia perbuatan tentera dia, perbuatan ini, perbuatan itu. Tapi dia sendiri, by himself, tak pernah isytiharkan dia kafir. Ditunjukkan dia semayang, ditunjukkan dia baca Quran, ditunjukkan puasa Ramadan ada sekian, hari raya ada siaran langsung, dia solat. Apa sahaja dia buat? Sebab once dia buat benda berkenaan ni, penasihat dia pandai lah. Siapa yang penasihat dia cukup pandai. Siapa penasihatkan dia cukup pandai, cukup bijak. Pasal penasihat dia tolak dia supaya buat benda ni. So in the end, tak ada siapa ada hujah untuk kata dia kafir. Itu masalah dia. Bila dia bukan kafir, zalim dia zalim. Balik pada zaman sejarah para sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan punya anak Yazid bin Muawiyah menggunakan kekerasan dan sebagainya. Tentera dia, panglima tentera dia pernah robohkan Kaabah. Kaabah tu, satu perempat Kaabah tu dirobohkan. Kalau patut nak jihad, ketika tu para sahabat jihad dah. Dan gila apa? Kaabah dirobohkan. Tuan-tuan nak apa lagi? Kalau patut keluar jihad ketika tu, para sahabat dah suruh keluar dah. Para sahabat nak ke syurga lebih daripada siapa? Ada. Faham tak? Ketika kita boleh lawan dengan kafir, diorang lah ke depan sekali. Sesama Islam, diorang retract, tarik diri. Beberapa ramai yang tarik diri ketika berlaku fitnah. Perang fitnah antara Ali dengan para sahabat yang lain. Semua kata, macam Ibn Umar kata, bagi aku pedang kayu, yang aku pukul orang kafir mati, orang Muslim tak mati, baru aku ikut korang. Dia tak nak serta. Sebab apa? Sebab dalam tu itu panggil perang fitnah. Pasal orang ni mengaku Muslim. Jadi kata sekian, dia kata sekian. So macam mana? Semua sekali. Yang macam Bashar Assad punya tentera kata, kami pertahankan benteng daripada Israel Yahudi masuk. Yang seorang dia kata, kalau dia kata diorang ni, nanti US masuk. Semua ada idea masing-masing. So di sini masalah timbul, masalah besar. Kenapa? Kalau contoh macam orang zaman kita kata ISIS dan sebagainya kan, saya sendiri secara pribadi tidak setuju dengan apa dia buat.
Bahkan para ulama dunia semua tak setuju dengan apa dia buat. Sekalipun dia kata, tapi kalau dia tak buat, nanti umat Islam lagi akan dibunuh. Ya, zaman para sahabat dulu pun dah jadi. Tapi mereka tak keluarkan arahan untuk jihad. Zaman Bani Abbasiyah, kan, pemerintahan Abbasiyah, para ulama dipukul, diseksa untuk kata Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal, dia boleh doa kan, dia doa dia makbul. Orang datang jumpa dia, wahai imam, doa kau makbul, doakanlah. Tapi pasal Bani Abbasiyah ni tadi, dia orang ni adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana keturunan Nabi SAW. Imam Ahmad, walaupun orang tu sesat, dengan apa yang dia sesatkan yang ada orang Mu'tazilah ni, tidak didoakan pun. Bukan dia kata, aku harap SWT ampunkan mereka. Salah juga. Dia kata, ini nak guna idea nak jihad, bersepah berkali-kali. Sejarah umat Islam ni, berkali-kali boleh keluar bab berkaitan jihad. Bila pemimpin tu zalim, bersepah. Bukan sekali, berkali-kali. Tetapi, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang menggesa, menyuruh, mengajak. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama selepas itu, tabi'in atau tabi'in yang mengajak untuk keluar jihad fisabilillah ke pemimpin yang zalim tadi. Ini kena jaga bab ni. Sekarang banyak orang salah faham, dia ingatkan asal lawan orang jihad. Tak. Jihad itu ada syarat-syarat dia. Apa syarat ini anda tak boleh jihad. So kenapa dalam tajuk ni macam jihad tadi, dia ada syarat-syaratnya juga, kenapa, macam mana boleh seorang terkeluar berjihad. Okey. Faham? Baik, masalah kedua, lepas kita terangkan berkenaan fadilat, tarikh jihad dan sebagainya, hikmah jihad, okey, dan juga waktu mana jihad itu wajib. Masalah kedua, syurutul jihad, syarat-syarat jihad. Syarat-syarat jihad. Dalam buku kita belajar, dia terus lompat kepada tajuk syarat. Ada Islam, balik, berakal, merdeka dan sebagainya. Tapi kat sini kita ambil awal sikit. Sebenarnya sebelum daripada itu, kena ada apa? Imam. Kena ada pemerintah. Jihad tidak berlaku dengan kita suka-suka hati keluar. Sebab, sebagaimana kita nak potong tangan orang, mencuri, perlukan kerajaan, nak laksanakan kisos pada orang yang bunuh, perlukan pada kerajaan. Ini sebab Ali bin Abi Talib tak laksanakan hukuman kepada orang yang bunuh Osman. Ali bin Abi Talib bukan redha orang yang bunuh Osman tu ada. Bahkan dia tak ambil tindakan sebab dia bukan pemimpin yang mutlak ketika itu. Hanya sebahagian umat Islam beri ketaatan kepada dia sebagai khalifah. Syam tak bagi. Syam itu kawasan apa Syria, Jordan dan sebagainya tak bagi. Ada penjahat daerah lagi tak bagi pada dia. So bila tak bagi tadi, menyebabkan tidak dapat pada dia pemerintahan sebagai pemerintah yang utama ketika itu. Maka bila tak jadi pemerintah, potong tangan untuk hudud, laksana kisos ke atas orang yang membunuh ataupun kutip diat ke dan sebagainya, semua hanya boleh dibuat oleh apa? Pemerintah sahaja. Bukan ustaz mengajar fiqah. Kita mengajar fiqah ni, insyaAllah besok kita jihad. Tak boleh. Macam kita belajar sebelum ni, Kitabul Hudud. Dah belajar Kitabul Hudud, tahu dah syarat-syarat barang kena curi banyak mana, kan? Dah bincang dah. Tapi masalah sekarang ni, boleh tak potong tangan orang? Tak boleh. Hantar pukul orang yang curi barang kita pun tak boleh. Kita terangkan je kan? Tak boleh. Jadi bab zina, kita tahu bab zina, kitabul zina. Kitabul had kan, hudud tentang zina kita dah belajar. Ada had zina. Tapi kita boleh sebat orang suka hati. Pasal yang boleh menyebat hanyalah kerajaan. Sebab once seorang tu mula semua orang ni boleh buat, orang ni boleh buat, orang ni boleh buat. Habislah Islam tadi. Semua orang macam kampung Tengah Percala, Tuan Jarif. Dekat sini ustaz daripada pakcik daripada Pakcik Kufron. Kat sini mana boleh. Habis dari dunia ni akan rosak, tahu tak? Sebab kenapa pelaksanaan ini hanya berlaku dengan pemerintah. Dan Ali bin Abi Talib ketika mana dia tak nak laksanakan hukuman bunuh ke atas orang yang bunuh Osman, dia benar. Kenapa? Sebab dia belum lagi pemerintah yang utama. Sebab tu dia tak nak bunuh lagi. Bukan sebab dia redha, tapi sebab apa? Kuasa tak ada. Bila kuasa tak ada, anda tak boleh buat. Potong tangan tak boleh. Dan kuasa tak cukup, nanti akan timbul tajuk, dia ni 80% rakyat ikut, dia ni 30% ikut. Orang ni buat hudud, yang ni buat hudud, yang ni buat hudud. Baikkan polis dah, kata polis kita ada, tak sekata. Semua polis kat kepala masing-masing. Polis Taman Tun, nantak engkau. Polis sekian, nantak engkau. Macam mana apa jadi keadaan? Jadi sebab itu kita kata, macam mana pelaksanaan hudud tak berlaku kecuali dengan pemerintah, begitu juga apa? Jihad tak berlaku dengan pemerintah. Kena ada kerajaan.
Bukannya orang sesuka hati, jom kita jihad, jom. Tak. Kecuali keadaan tadi yang mana musuh masuk negara, ketika itu mula keluar. Tak ada kerajaan pun lantakkan. Musuh masuk negara Islam, mana kita kafir, menceroboh negara Islam, ketika itu anda boleh ambil tindakan, keluar tanpa izin dan sebagainya. Tapi kadang kata ketika keadaan biasa, tak boleh. Pemimpin jahat, tak boleh. Atau macam orang tanya saya, apakah keadaan solution untuk orang-orang di Syria? Negara OIC ni kena ambil alih, take over. Macam mana macam PBB kan, bila kes macam mana di Bosnia Herzegovina, di mana, di Timur Leste, di sekian, kan dia hantar tentera masuk campur dalam urusan hal ehwal negara berkenaan. Macam tu je kan Syria, patutnya masuk adalah apa? OIC, untuk mendamaikan, kerana mengambil pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kumpulan umat Islam berbunuh-bunuhan, maka damaikanlah antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra, kalau melampau satu pihak ada satu lagi, faqatilul lati tabghi, bunuh, perangilah kumpulan yang melampau tadi, hatta tafi ila amrillah, sehingga mereka tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Fa in fat, kalau mereka tunduk, fa aslihu bainahuma, damaikan mereka berdua bil adli wal aqsitu, dengan adil juga, berlaku saksamalah, dengan saksama, adil dan saksama. So maksudnya arahan Allah Ta'ala tu jelas. Anda tak boleh tengok saja, ya, diorang perlu bantuan, ya, angkat senjata perlukan pada kerajaan, bukan kepada orang persorangan. Dan sepanjang sejarah Rasulullah SAW dahulu, tidak pernah Rasulullah SAW benarkan para sahabat keluar tanpa izin baginda. Tak pernah. Nabi suruh, ya, nak keluar. Nabi tak suruh, tak ada macam geram aku, bunuh sendiri, tak boleh. Sebab para sahabat tunggu, macam Umar kan, orang yang maki Rasulullah ke, kenapa nak tarik pedang? Biarkan aku ya Rasulullah. Kenapa? Sebab diorang punya pedang tadi takkan terkeluar kecuali dengan arahan Rasulullah SAW. Faham? Bukan macam aku suka hati aku nak pedang pancung, tak boleh, haram. Di sini konsep sebenar masalah jihad, iaitu pemerintah kena ada, tak boleh keluar dengan sendiri kan, kumpulan ni keluar, ini keluar, tak boleh. Kecuali yang kes yang saya sebut tadi apa, di mana musuh masuk negara Islam. Ketika itu, yang pasal kita sekarang ni, masalah kita ni, tidak ada konteks itu dengan nyata. Palestin tadi masalah, betul tak? Ada kan kumpulan Palestin sendiri yang mengiktiraf kerajaan Israel, betul tak? PLO atau Fatah. Fatah tu PLO, apa punya kepala dia? Apa kepala dia? Dia mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Ada masalah lagi lah. Faham tak jadi masalah kat sini? Bila orang dalaman negara berkenaan sendiri mengatakan kami okey dengan orang sekian. Macam ketika di Afghanistan dahulu, lepas musuh masuk kan lepas apa macam Hamid Karzai dan sebagainya yang datang sekarang, diorang ni kan dia boneka. Bagi dulu Rusia dia adalah Ahmad Shah Mas'ud ke apa nama dia. Dia nama bukan Mas'ud, dia ada nama dia. Yang orang tadi boneka. Dia masuk, dia main boneka macam di Iraq. Boneka US. Di sekian boneka sekian. Orang ni tadi itu sebab kenapa bila US dia buat kerja apa? Bila dia masuk dia sekian okey. Tapi lepas tu cepat dia tolak, suruh orang tu buat pilihan raya. Kenapa dia buat macam tu? Sebab kalau dia berkekalan dia duduk macam tu, occupation, duduk dalam negara berkenaan, tajuk jihad ni akan berjalan start. Jadi dia lepaskan orang tadi pilih ketua negara, dia tipu lah cara dia tipu, naik ketua negara, di situ masalah. Itu masalah timbul. Sang kami kata kami setuju dengan datang. So, macam mana? Dekat sini masalah timbul. Umat Islam kena faham betul-betul. Sebab permainan masalah ni, itulah orang kafir ni pun dia nak buat benda jahat, dia fikir 10 kali. Alim ke hukum? Alim buat hukum. Dia tahu apa boleh, apa tak boleh. Apa boleh trigger untuk orang keluar, apa yang menyebabkan orang tersekat daripada keluar lawan dia. Dia tahu. Memang kita umat Islam ni tak tertipu lah. Tapi masalahnya benda tu adalah realiti. Dalam hukum, hakam, tajuk itu berjalan. Unless umat Islam ni seluruh semua sekali bersatu, macam OIC tu kan, bersatu dan gerakkan tajuk ni, baru jalan. Jika tidak, tak boleh. Atas nama OIC boleh bergerak ke mana-mana. Gagasan umat Islam yang besar kan, sepatutnya boleh bergerak. Tapi oleh kerana mereka ni tadi kita kata je lah, kerana kepentingan jawatan dan sebagainya, Allah alam, kita tahu. Ada mungkin negara-negara tadi macam negara Arab, diorang tak nak bersuara, bukan sebab diorang takut jawatan hilang saja. Bukan itu saja. Sebab diorang ni macam negara Arab, Yaman ke Saudi sendiri, negara teluk, mereka tak ada tanaman gandum. Mereka makan gandum, 99% gandum mereka adalah US.
US dah charter dah, tanam gandum kat mana kat dunia ni, kat Australia ke, US beli siap-siap dah. So negara ni tak boleh beli pun gandum selain daripada gandum US. So katakanlah diorang lawan apa US cakap sekarang ni. US kata tak nak jual gandum. Agak apa jadi pada rakyat kita nak harap. Di sini timbul tajuk golongan yang pemimpin dia tu half tindakan mereka rasa patriotik. Tindakan mereka mengiyakan, angguk Amerika cakap apa, patriotik untuk selamatkan rakyat dia. Ni orang tak faham, orang tak nampak. Yang tak nampak lah, dia kata apalah bodoh lah sekian. Awak tak duduk situ, semua duduk. Kalau dia akan nampak bahawa rakyat dia akan tertindak, akan kebuluran. Siapa nak pergi makan? Nak makan, kita ambil apa beras Pakistan. Tahu tak US dah charter semua sekali? US charter semua sekali, tahu tak? Dia benda yang kita berlaku. Itu kenapa US awal-awal lagi dia sekat Sudan, dia naik. So Sudan dia naik, sekat. So Sudan, kalau dia tanam gandum di kawasan tengah central Sudan tu, dia tanam gandum dengan sungai Nil yang melintas kat dia, dia boleh tanggung semua tanah Arab punya makanan. Naik kerajaan Mursi baru ni pun dah mula nak beli apa, sewa tanah dekat belah Afrika untuk tanam gandum. Tak dan apa. Nampak tak dia kejar apa? Apa dia kejar? Apa dia stop? Makanan. Sebab kita ni makan beli buat kereta sangat-sangat ni masalah ni. Tebang rumah, tebang sawah apa? Kampus sawah buat kereta. Siap. Kereta tak boleh makan. Beras kita boleh makan. Kereta anda tak boleh makan. Itu sebab bila satu kesilapan. Bila kita nak jadi negara maju, kita tinggalkan bab masalah pertanian, makanan. Benda tu cukup-cukup bahaya. Sudan dulu boleh hidup sebab apa? Walaupun US tekan, sebab dia kan tanam gandum sendiri. Kapas dia tanam sendiri. So dia tak kisah. US tekan-tekanlah. Makanan ada. Tapi start saja makanan tak ada, semua negara akan terpaksa angguk. Sebab anda nak bagi makan rakyat apa? Apa yang nak bagi makan? So bab ini kena jaga. Dia orang kata macam apalah negara Arab tak tolong. Awak tak tahu. Awak tak tahu, awak jangan cakap. Ni banyak orang yang kita semangat lebih tapi jahil. Semangat, jahil. Ini masalah. So diorang tak boleh. Kalau start dia cakap aja, kat Amerika tutup je, habis. Gandum-gandum di tanah Arab tadi tak tahu dah tamat, tak ada habis, tak ada langsung dah. So apa rakyat nak makan? Cara US take over gandum di negara mereka ni dahsyat. Dia buat macam mana? Tahun 50-an 60-an dulu, negara Arab ni memang tanam gandum sendiri. Mesir ada tanam gandum, Yaman ada tanam. US buat, dia bawa masuk gandum dengan harga paling murah. Dia lambakkan dari pasaran. So orang ramai tengok gandum tempatan harga sekian. US punya murah, dia beli US punya. Sampai akhirnya petani berhenti tanam gandum. Sebenarnya ketika itu kerja yang patut berlaku, kerajaan sekat kemasukan di gandum US. Sepatutnya. Dulu kita kat Malaysia tahun 2000 berapa, awal tahun 2000 tu ada cadangan US nak bagi beras. Ada dengar? Siapa dengar cerita tu? US nak masukkan beras ke Malaysia. Tapi alhamdulillah ketika tu banyak suara kata tidak, tak setuju. Kalau setuju lah, boleh bayangkan lah. Ini cara apa dalam keadaan tak setuju ni pun, tak setuju pun, banyak sawah-sawah di Kedah dah jadi rumah. Tahu kan? Pergi ke Kedah, tengok lintas. Jelapang padi jadi rumah perumahan baru. Banglo, 3 tingkat. Dia buat tambak tanah tu, kemudian buat rumah kat situ. Itu dah jadi banyak, makin kurang lah beras. Jadi benda-benda macam ni jaga. Jadi US tu masuk. Dia masuk negara-negara Arab tadi, dia bawa gandum dia dilambakkan dengan harga yang cukup murah. Sampai petani berhenti tanam. Lepas petani berhenti tanam, dan dah bergantung sepenuhnya pada gandum US, baru naik kembali. Ini ada kaitan lah dengan apa? Sebagai pemimpin Arab yang menjadi tali barut US, yang meletakkan keputusan, tak apa, bagus, murah, bawa masuk. Kat situ masalah yang timbul, yang akhirnya membawa kepada kemusnahan sistem ekonomi, sistem pertanian di tanah Arab. Sekarang ni kita kenapa bila berlaku apa di Syria ke, di Iraq ke, di Palestin ke, negara Arab tak bercakap. Bukan kerana tak suka bercakap, bukan kerana menyokong Amerika Syarikat, tapi dia fikirkan patriotik untuk negara dia. Kalau dia bercakap saja, gandum habis, so nak makan apa rakyat dia? Memang orang kata cakap boleh lah, kita percaya janji Allah Ta'ala. Kena iman dibaiki balik, barulah semua orang sanggup tinggal. Iman. Sedangkan iman dah nipis gila, macam mana nak kita nak selesaikan masalah ni? Faham? Nampak tak? Yang mudah-mudah cakap je, ni apalah Saudi Arabia Wahabi ni tak tertolong orang. Apa? Sufi dia buat apa?
Minta maaf cakap lah, suju apa? Angkat senapang. Lepak rumah je. Anak-anak. Okey. So konsep dia kena faham. Benda macam ni, kita kata dalam Islam ni benda-benda yang terjaga, terkawal. Setiap benda sistem tadi tu kena kita faham. Jadi syarat-syarat pertama sekali untuk mula orang tu, sebelum kita kira dia ni siapa kan, Islam, berakal sebagainya, kena ada negara untuk laksanakan jihad. Pasal jihad ini bukan kerja amal fardi. Dia bukan perbuatan pekerjaan orang peribadi. Dia dibuat dengan apa? Arahan kerajaan. So Allah Ta'ala kata waqatilu. Allah Ta'ala gunakan sistem lafaz dengan apa? Lafaz jamak, bukan lafaz perseorangan. Untuk menunjukkan bahawa macam iqta'u, potonglah tangan. Ijlidu, sebatlah. Bukan dengan seorang, tapi dengan ramai. Bukan ustaz seorang tahu je kita sebat. Ustaz tolong sebat, tolong mandi jenazah boleh, tak ada hal. Kan? Mandi jenazah, uruskan jenazah boleh buat seorang. Tapi untuk laksanakan hudud, laksanakan jihad, perlukan kepada kerajaan, bukan dibuat dengan sesuka hati. Baik, jelas? Ada soalan? Syarat pertama. Syarat kedua, selepas tu adalah pada orang yang berjihad itu. Kita berhenti kat sini. Tak boleh, suara dah hilang, nak habis lah. Ini dah habis tegan dah ni. Dan insyaAllah kita dengan ni Yayasan Taklim akan bercuti pada 22 Disember. Hari apa? Selasa 20 Senin Senin, bermula Isnin. Walaupun sebenarnya Isnin kita tak ada kelas pun. Okey, 22 Disember sampailah 29 sini Disember. Kelas mula 30 Selasa tu. So hari Rabu 31 tu insyaAllah kita akan ada. Nak buat apa sambut ni tahun baru? Mana ada Islam sambut tahun baru? La ilaha syarikalah. Hari 31 tu nak apa nak ni? 5, 4, 3, 2, itu 1. Happy New Year. Bukan bid'ah, kufur terus. Apa sambutan tahun baru disambutnya? Ngarut. Masyarakat Malaysia ni nak tinggal benda pelik-pelik ni, tunggu musibah besar. Dulu zaman berlaku tsunami 26 Disember berlaku. Terus tahun tu tak ada fireworks. Tak pernah kenang masalahnya. Dia tak kerja lain. Tu ingat Tuhan bila tanpa musibah aje. Tengah nikmat tak pernah ingat Tuhan. Tak senonoh sungguh. Confirm tak senonoh. Ini kena ingat bab ni. Siapa yang kenal kita akan berhenti So 30 kita ni 31 kita mula kelas balik. 31 lah. 31 kita lah malam. Kelas siang benda mula daripada 30 hari bulan lagi. Okay, kemudian semua kelas ada kecuali Ustaz Kariman yang akan mula pada 6 hari bulan. 6 hari bulan. Ustaz Kariman dia nak jalan-jalan dengan keluarga ke berehat. Jangan kacau dia lah. Okey. 6 hari bulan boleh mula balik kelas. Kemudian kelas bulanan kita, insyaAllah Sabtu ni kita ada kelas Ustaz Hashim Cik Pa, Istamtik Bihayatik, 20 hari bulan 12, 11.30 pagi. Kemudian jam 2.30 petang kita ada kelas Sunatullah, mana sunat Allah pada dakwah kepada kehidupan dan sebagainya oleh Ustaz Riyad Bajrai dari Indonesia. Kemudian hari Ahad sambungan kepada siapa-siapa yang ikut program apa kursus jenazah oleh Syekh Nur Sukatrada, boleh datang hadir InsyaAllah. Yang kedua, cara mandi jenazah sebagainya akan diajarkan. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallamu alhamdulillahi wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.